So Khilafah Umayyah ni telah pun diasaskan oleh Sayyidina Muawiyah pada tahun ke-40 Hijrah. Diceritakan dalam satu hadis yang dia telah pun diberikan kemuliaan ataupun honor oleh Rasulullah SAW untuk mencukur kepala baginda. Waktu ni Nabi SAW nak mengerjakan umrah, dan ulama sirah kata mustahil untuk Nabi lantik atau pilih musyrikin untuk cukur kepala baginda, melainkan waktu ni Sayyidina Muawiyah telah pun memulai Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Maksudnya Muawiyah ni telah pun memulai Islam sebelum lagi daripada Abu Sufyan dan juga Hind, mak dengan ayah dia. So Muawiyah ni dari segi cara urus takbir, kita tengok dia telah pun decentralize pusat pengumpulan zakat dan juga pengagihan zakat. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan daripada proses ni lambat. Kan kita tahu zaman Khulafa Ar-Rashidin waktu ni masih lagi dalam pembinaan khilafah ini, segala harta zakat ni akan dikumpulkan di Baitul Mal dan kemudiannya diagihkan lambat. So ini akan mempercepatkan proses sampai kepada asnaf tu lah. Lagi kita tengok macam mana Muawiyah ni adalah seorang khalifah yang sangat tegas ke atas golongan Khawarij. Kita kena faham ini zaman fitnah, zaman Khawarij bermaharajalela. Walaupun dia tak bangun menentang secara terang-terangan, dia ada di bawah dengan suara-suara sumbang dia. Tetapi ini tidak menidakkan atau menyekat hak kebebasan bersuara. Kan bukti dia kita tengok ada satu hadis menceritakan tentang dua orang yang bangun. Waktu ni Sayyidina Muawiyah sedang berkhutbah. Dia kata, "Wahai Muawiyah, demi Allah hang kena berdiri tegak. Kalau hang tak berdiri tegak, maka kami yang akan membuatkan hang berdiri tegak." So Muawiyah tanyalah, "Dengan apa hang nak buatkan aku ni berdiri tegak?" Diorang tunjuk, dengan ini, dengan pedang. So Muawiyah reply, dia cakap apa? Dia kata, "Kalau macam tu aku akan berdiri tegak." So ini membuktikan yang Sayyidina Muawiyah ni adalah seorang khalifah yang mendengar kritikan dan juga teguran daripada rakyat dia. Tampuk pemerintah seterusnya pergi kepada anak dia Yazid. Dan akhirnya nanti kita tengok dalam era awal pemerintahan Yazid ini berlakunya pertempuran Karbala. So kemudiannya kita tengok daripada Yazid ni pemerintahan pergi kepada anak dia bernama Sayyidina Muawiyah II. Yazid ni dia ada ayah yang bernama Muawiyah dan dia juga ada anak yang bernama Muawiyah. Tapi tak lama pun Muawiyah kedua ni memerintah, tak sampai setahun kita tengok tampuk pemerintahan tu pergi kepada Marwan ibn Al-Hakam. Kita tahu dalam era ini tak lama pun Marwan ibn Al-Hakam ni memerintah. Dia dah tua waktu ni. Dia pernah dilantik menjadi gubernur di Madinah oleh Sayyidina Uthman, kemudian dipecat zaman Sayyidina Ali, dilantik semula oleh Sayyidina Muawiyah. Kemudiannya kita tengok tampuk pemerintahan pergi kepada anak dia yang bernama Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan era dia menarik sikit. Banyak perkara yang berlakulah. Antaranya kita tengok penciptaan duit shilling pertama dalam khilafah Islam, dalam tanah jajahan Islam ni ada coin, ada duit shilling. Kemudiannya dibina juga Dome of the Rock. Dome of the Rock tu waktu saya kecil saya ingatkan orang Yahudi yang buat untuk tujuan mengelirukan umat Islam. Mana satu Masjidil Aqsa, mana satu Dome of the Rock. Kemudiannya zaman Abdul Malik bin Marwan ni juga berlakunya kebangkitan Al-Ashad. Kebangkitan Al-Ashad ni juga disebut sebagai kebangkitan ulama. Ada Sa'id bin Jubair dalam peperangan ini. So ini berkaitan dengan gubernur lah waktu tu, yang itu dipanggil sebagai Hajjaj ibn Yusuf. So lepas daripada zaman Abdul Malik ibn Marwan pergi kepada anak Abdul Malik yang bernama Al-Walid. Al-Walid ibn Abdul Malik nanti dia bagi tampuk pemerintahan kepada adik dia yang bernama Sulaiman ibn Abdul Malik ni. Sulaiman ni dia adalah satu khalifah yang warak. So dia lantik waktu ni gubernur dia yang bernama Umar Abdul Aziz. Maksudnya zaman dia lagi dia dah percaya kepada Umar Abdul Aziz. Sampailah nanti waktu dia wafat, dia tulis satu surat wasiat. Kan orang baca terkejut, tengok rupanya dia lantik successor dia bukan anak dia atau adik dia yang bernama Yazid kedua ni, tapi dia lantik Umar Abdul Aziz, pupu dia. Dan banyak reformasi yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz ni, termasuklah pada zaman Abdul Malik bin Marwan, orang yang baru masuk Islam akan dikenakan jizyah juga atas alasan iman diorang tu masih belum sama macam orang Islam yang dah masuk Islam lama ni lah. So zaman Umar Abdul Aziz dimansuhkan undang-undang ni. So dan diceritakan zaman Umar Abdul Aziz ni juga macam mana dia punya keadilan, dia membahagikan harta yang sampai ke Baitul Mal ni sehabis-habisnya. Diceritakan sampai waktu ni satu gubernur ni nak bagi harta zakat pergi kepada Afrika Utara, atau hari ni kita sebut sebagai Morocco lah. Waktu ni tak ada asnaf, dah tak jumpa asnaf sebab semua rakyat tu dah kaya, semua rakyat ni dah ada duit kan yang cukup. Sampaikan ulama sirah mengkategori atau mengkelaskan Umar Abdul Aziz ni sebagai mujaddid 100 tahun setelah daripada zaman Nabi SAW.